Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi kita nak ulas tentang tragedi Double Six yang telah menggemparkan seluruh Malaysia. Pendedahan laporan akhir tragedi Double Six yang melibatkan Sabah seperti yang saya katakan sebelum ini, menimbulkan lebih banyak tanda tanya berbanding jawapan. Meskipun keputusan rasmi telah diumumkan melalui laporan tersebut yang telah diklasifikasikan, tetapi ramai yang masih macam tak puas hati. Sehingga kan ahli keluarga Tun Fuad sendiri turut tidak berpuas hati dengan pendedahan sebelum ini. Kata mereka berterima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana pendedahan dan juga kerana laporan tersebut telah diklasifikasikan, telah dibuka kepada umum. Namun mereka mengatakan bahawa laporan itu belum lengkap. Tetapi yang lebih menggemparkan, yang menjadi pertikaian daripada netizen, terutamanya netizen di Sabah, ialah apabila tragedi Sabah kuli dedah dah naik pesawat tapi diajak turun, timbalan Ketua Menteri Sabah cetus pertikaian netizen. Saudara-saudara sekalian, bagi anda yang pernah tinggal di Sabah, inilah spekulasi yang paling kencang bertiup di negeri Sabah, iaitu apabila kuli telah mendedahkan sendiri bahawa dia telah naik pesawat tapi diajak turun timbalan Ketua Menteri Sabah yang kini benar-benar mencetuskan pertikaian netizen. Pendedahan laporan akhir nahas pesawat nomad milik Sabah dalam tragedi Double Six pada 1976 gagal menjawab dakwaan mengenai pemimpin yang sudah menaiki pesawat itu tetapi diajak turun pada saat akhir. Pensarah Kanan Sains Sosial Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Lee Kwok Tiong berkata, ia antara perkara yang masih menimbulkan pertanyaan dan spekulasi yang dikaitkan dengan tragedi berkenan sebelum ini. Laporan itu tidak dapat menjawab cerita kononnya ada yang sudah menaiki pesawat, tetapi diajak turun pada saat-saat akhir untuk pergi ke Kudat, bukan ke Kota Kinabalu. Cerita siapa duduk di depan atau sebelah sebelum turun seolah-olah nampak sangat benar, tetapi berdasarkan jumlah kerusi penumpang pesawat, mendedahkan ada kemuskilan terhadap cerita itu, kata beliau. Laporan berita mengenai nahas itu 47 tahun lalu antara lain mendedahkan bahawa Menteri Kewangan ketika itu, iaitu Tengku Razali Hamzah, sepatutnya terbang bersama Ketua Menteri Sabah Tun Fuad Stephen yang terkorban dalam nahas berkenan, memandangkan mereka ada program di Kota Kinabalu pada malam hari kejadian, iaitu 6 Jun 1976. Tengku Razali Hamzah dikatakan sudah duduk di dalam pesawat malang itu di Labuan, tetapi diajak turun pada saat akhir oleh timbalan Ketua Menteri Sabah pada masa itu, iaitu Tan Sri Haris Saleh, untuk menaiki pesawat lain ke Kudat bagi menghadiri satu program di sana sebelum terbang semula ke Kota Kinabalu. Pendedahan itu menimbulkan prasangka dan spekulasi yang dikaitkan dengan dakwaan bahawa unsur sabotaj yang menyebabkan pesawat terbabit terhempas di laut berdekatan pantai Kampung Sembulan di sini, tetapi menghampiri landasan. Ketika menghampiri landasan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA pada petang 6 Jun 1976. Rumusan laporan akhir yang dikeluarkan Kementerian Pengangkutan kemarin bagaimanapun menjelaskan tiada sebarang unsur sabotaj, letupan atau kebakaran yang dikaitkan dengan nahas pesawat buatan Australia itu. Bagaimanapun, Kwok Tiong berkata beberapa spekulasi lain terjawab melalui pendedahan laporan akhir itu, sekaligus membuktikan apa yang didakwa sebelum ini hanyalah fitnah atau cerita rekaan. Katanya, ia termasuk dakwaan kononnya pesawat terbabit lebih muatan kerana dinaiki 11 penumpang, termasuk juruterbang, berbanding jumlah tempat duduk yang kurang daripada itu. Sudah pasti, laporan akhir itu mampu menjawab sebahagian daripada spekulasi yang ternyata hanyalah fitnah atau cerita yang direka-reka sahaja, katanya lagi.
Ini masalahnya menerusi fakta. Ini misalnya menerusi fakta pesawat berkenan mempunyai 9 kerusi penumpang dan bukannya 6 atau angka lain. Laporan itu juga ada menyentuh mengenai kecergasan dan rekod penerbangan juruterbang yang pernah terbakar dan hilang katanya. Sementara itu, Kok Tiong turut sependapat dengan persoalan ditimbulkan ahli keluarga mangsa mengenai sebab laporan nahas berkenan dirahsiakan selama hampir 5 dekad sedangkan tiada unsur bersifat mengancam keselamatan negara. Itulah, jika dilihat laporan siasat dan berkenan, tiada apa-apa yang membabitkan rahsia yang mampu atau boleh mengancam keselamatan negara. Laporan penyiasatan tertumpu pada isu-isu teknikal yang menjurus kepada kemahalan terbabit katanya. Dalam hal berkaitan, Kok Tiong berkata pendedahan laporan itu selepas klasifikasikan daripada Akta Rahsia Rasmi 1972 menunjukkan ada kesepakatan di antara Kerajaan Sabah dan Persekutuan. Ini menunjukkan hubungan baik G2G, kerajaan dengan kerajaan di antara Putrajaya dengan Sabah, sanggup atau sudi membantu menjawab teka-teki yang mencetuskan pelbagai teori konspirasi yang dikaitkan dengan kepentingan dan hak-hak Sabah di bawah Perjanjian 1963 katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, yang menariknya tentang isu kali ini ialah apabila Kok Tiong juga berkata spekulasi lain telah terjawab melalui pendedahan laporan tersebut, sekaligus membuktikan apa yang didakwa sebelum ini hanyalah fitnah atau cerita semata-mata. Namun, beliau tetap bersetuju bahawa persoalan ditimbulkan ahli keluarga mangsa mengenai sebab laporan nahas berkenan dirahsiakan selama hampir 5 dekad sedangkan tiada unsur bersifat mengancam keselamatan negara. Beliau juga sependapat dengan keluarga bertanya mengapa laporan itu tidak didedahkan kepada umum selama 47 tahun sedangkan ianya tidak mengancam keselamatan negara. Beliau berkata itulah, jika dilihat laporan siasatan berkenan, tiada apa-apa yang membabitkan rahsia yang mampu atau boleh mengancam keselamatan negara, kata beliau. Laporan penyiasatan tertumpu kepada isu-isu teknikal yang menjurus kepada kemalangan sahaja, kata beliau. Dalam pada itu, Kok Tiong berkata pendedahan laporan itu telah diklasifikasikan daripada Akta OSE menunjukkan ada kesepakatan di antara Kerajaan Sabah dan Persekutuan. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan yang paling menarik. Tragedi Sabah kuli dedah dah naik pesawat tetapi diajak turun timbalan Ketua Menteri Sabah, cetus pertikaian netizen. Sekian dulu kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.